Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda secara live tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita membincangkan satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan sebenarnya topik inilah yang sedang menjadi perhatian kepada seluruh rakyat Malaysia ketika ini. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara ialah bajet pulihkan mikro dan makro ekonomi negara. Bagaimana? Ini satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya, dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya yang sudah pun bersiap sedia di kemudahan StreamYard kami untuk bercakap tentang isu ini. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, pembentangan bajet akan disempurnakan nanti, iaitu pada hari Jumaat nanti oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, dan sudah pastilah seluruh rakyat Malaysia, tidak kiralah di peringkat mana sekalipun, sudah melumpuhkan ataupun mengharapkan mungkin sesuatu yang menarik dan istimewa barangkali daripada pembentangan bajet 2022 nanti. Baik, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada berbahagia Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri yang merupakan dekan di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Prof sihat ya? Alhamdulillah, ceria je nampak Haji ya. Terpaksa ceria lah, walaupun terpaksa. Janganlah terpaksa Ji. Orang nak cerita tentang bajet ni sesuatu yang menggembirakan, jadi kena ceria. Betul. Itu juga yang kita harapkan sebenarnya. Itu juga yang diharapkan oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya, Prof ya. Baik, kita ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada seorang lagi tetamu sebenarnya, Prof, yang akan menemani kita. Dan beliau ini sebenarnya setahun sekali baru muncul dalam program ini. Setiap kali pembentangan bajet akan dilakukan, dia akan datang. Kerana dia kita anggap sebagai salah seorang pakar sebenarnya bila kita cakap tentang pembentangan bajet ini. Terima kasih kepada Puan Farah Rosli, iaitu Presiden Institut Percukaian Bertauliah Malaysia ataupun CTIM, dan beliau juga merupakan Ketua Pasaran Cukai Malaysia Ernst & Young. Jadi apa khabar Puan Farah? Baik, Tuan Haji Syakawi. Kita setiap tahun kita semakin tua, setahun. Setahun sekali kita berjumpa. Terima kasih kerana jemputan. Ya, dan terima kasih kerana sudi yang menerima jemputan kami. Dan insyaAllah barangkali tahun depan agaknya. InsyaAllah. Baik, mungkin menariklah kalau saya mulakan dulu dengan pandangan Prof berkaitan dengan pembentangan bajet 2022 ini, Prof. Ya, macam saya sebut di awal program tadilah, seluruh rakyat Malaysia sebenarnya sedang menaruh harapan yang tinggi sebenarnya untuk melihat bahawa bajet yang akan dibentangkan oleh Menteri Keuangan pada hari Jumaat nanti mungkin akan memberikan kelegaan dan keistimewaan sedikit dalam menghadapi kehidupan rakyat ketika ini, disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh faktor ekonomi yang begitu mencabar. Tapi mungkin Prof, apa harapan Prof, apa jangkaan Prof untuk bajet 2022 ini? Terima kasih Tuan Haji ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. InsyaAllah saya rasa bukan kita saja, rakyat Malaysia di luar sana memang ternanti-nanti apakah pembentangan bajet pada kali ini. Saya yakin bahawa antara perkara-perkara yang akan terus diberi penekanan oleh kerajaan adalah dalam untuk memastikan bahawa kelangsungan rakyat itu dapat diteruskan. Malahan kalau kita tengok fokus bajet untuk tahun 2020 ada kepada 3 perkara. Yang pertama adalah untuk memulih kehidupan, iaitu recovery. Seperti yang Tuan Haji nyatakan bahawa kita berada dalam fasa yang sangat kritikal. Kita daripada pandemik kepada endemik, ramai rakyat yang terkesan. Itu yang pertama. Yang kedua sudah pasti untuk membina semula daya tahan, iaitu resilient, terutamanya dari segi sektor ekonomi. Dan yang ketiga adalah dari segi reformasi, iaitu dari segi membangkitkan pembaharuan, terutamanya dari segi sudut sektor ekonomi, untuk memastikan bahawa peluang pekerjaan terus diwujudkan dan rakyat dapat berada dalam keadaan yang sejahtera. Okey, bila Prof menyebut tentang 3 fokus itu, barangkali Puan Farah ada pandangan yang tersendiri. Ialah tadi pun Prof sebut tentang fokus utama, 3 fokus utama itu tentang recovery, resilience dan juga reform. Jadi bagaimana agaknya bajet kali ini mungkin akan terutamanya dari segi peranan
cukai itu sendiri agaknya yang mungkin boleh membantu dalam usaha untuk mencapai 3 fokus utama yang akan diketengahkan dalam bajet kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Haji Syarkawi dan terima kasih kepada Bernama TV kerana jemputan ini dan juga membincangkan topik bajet 2022. Sekejap kita dah di tahun 2022 ya. Tapi saya nak sebelum saya kaitkan peranan cukai dalam bajet 2022 ini, saya juga nak sebut jugalah macam Prof tadi juga harapan. Harapan bajet 2022 ada 5 saja harapan, tak banyak. 5 saja harapan dan harapan itu adalah yang pertama, pemulihan ekonomi, pendapatan dan kehidupan rakyat. Kerana pendapatan rakyat banyak terjejas dan kita harap pemulihan itu dapat dicapai. Juga yang ketiga adalah bina semula ekonomi negara yang teruk terjejas. Yang ketiga adalah menambah daya tahanan ekonomi negara. Yang keempat, harapan saya adalah menggalakkan pelaburan asing dan tempatan. Ya, galakan pelaburan itu adalah sangat penting untuk memperkembangkan ekonomi negara juga. Yang terakhir, yang kelima adalah pembangunan sosioekonomi. Yang maksud saya seperti pendidikan, perubatan, kanak-kanak yang terjejas pendidikan kan, dan ini akan menjejaskan juga kemahiran pekerja untuk masa depan dan juga semua manusia untuk masa depan negara. Dan kalau saya pula dengan peranan cukai dalam bajet 2022 ni, sebelum belanjawan 2022, kerajaan telah melaksanakan inisiatif cukai yang dianggarkan berjumlah 3 bilion untuk membantu kumpulan dan sektor yang terjejas. Kan? Kita dengar pakej rangsangan, macam-macam pakej rangsangan, permai, pemerkasa, kelas pemulih, terdapat 9 pakej rangsangan yang telah dilancarkan. Kan? Jadi saya harap kan cukai, peranan cukai dalam ini akan terus menambah kesejahteraan rakyat, membantu sektor perniagaan dan juga menggalakkan sektor pelaburan seperti yang saya sebutkan tadi, Tuan Haji. Okey, bila kita sebut tentang cukai ini, kadang-kadang Puan Farah adalah sesuatu yang membimbangkan juga rakyat sebenarnya. Mereka ternanti-nanti apakah akan ada cukai baru, akan ada penambahan cukai. Tapi tak apa, yang itu kita bincang nanti kerana saya nak dapatkan pasal pandangan daripada Prof Dr. Muhammad Fazli. Barangkali Prof, kalau kita imbas kembali bajet 2021, pembelanjaan yang diperuntukkan pada tahun itu ialah pada tahun lalu ialah 314.8 bilion ringgit. Jadi untuk bajet 2022 ini, apakah Prof melihat bahawa mungkin jumlah itu akan ditambah lagi sebenarnya? Terima kasih Tuan Haji. Kalau kita lihat tahun lepas 2001, 314.8 bilion dikatakan sebagai ibu kepada segala bajet, kan? Dan saya menjangkakan ya, nanti mungkin yang ni Puan Farah boleh bantulah ya, dia sebab lebih pakar. Saya menjangkakan perkara yang serupa juga akan berlaku sebab ini merupakan fasa-fasa yang saya rasa pemulihan ya, pemulihan yang kita memerlukan suntikan dana untuk memastikan bahawa sektor-sektor ekonomi, peluang pekerjaan, terutamanya sekarang ni kita kata, dan kita harus ingat bahawa kita juga akan dalam proses sebenarnya dalam rancangan Malaysia ke-12. Jadi sudah pasti untuk memastikan semua program-program transformasi yang telah diaturkan itu dapat berjalan dengan lancar, teratur. Jadi kita perlu suntikan dana tambahan. Saya jangkakan satu yang besar juga akan diperuntukkan oleh kerajaan. Ya. Mungkin Farah ada pandangan yang tersendiri dalam isu ini dan mungkin juga nanti Farah boleh kongsikan bersama kita bagaimana cukai itu sendiri mungkin boleh menggalakkan pertumbuhan ekonomi pada fasa pemulihan negara sekarang ini, Puan Farah. Kalau orang dengar cukai, orang takut kan? Tuan Haji, betul. Tuan Haji, aduh, tak habis-habis bayar cukai. Cukai kan pening kepala. Jadi cukai ni adalah salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi, terutamanya dalam fasa pemulihan. Kan? Jadi kita ada cakap berkenaan pendapatan negara dan daripada pendapatan negara itu adalah cukai. Dan cukai adalah satu kaedah yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk menggalakkan ataupun mengekang aktiviti. Kalau contohnya kita nak menggalakkan pelaburan, kita mempromosikan sektor ekonomi yang tertentu, kita adakan insentif cukai. Contohlah kalau kita nak menggalakkan orang beli komputer,
Kan macam baru-baru ni kita sebagai rakyat mungkin Prof Fazli pada beli smartphone baru, kita individu kita dapat potongan cukup. Menggalakkan orang untuk membeli barang yang sepatutnya mereka beli, daripada beli rokok contohnya, beli komputer dapat potongan cukai kan. Dan untuk pihak syarikat juga sama. Kalau syarikat mengembangkan sektor kilang di dalam sektor yang digalakkan oleh kerajaan seperti otomotif, automation, maksud saya automation ataupun orang IR, Industri 4.0 tu kan. Jadi ada insentif yang dikenakan oleh kerajaan untuk menggalakkan lebih banyak aktiviti ataupun mengembangkan sektor itu. Kan itu adalah salah satu cara. Dan ini adalah langkah biasa dalam memberi pengecualian cukai ke atas potongan cukai ke atas perbelanjaan yang dikenakan untuk projek pelaburan untuk satu tempoh tertentu. Contohnya lah kita menggalakkan orang pihak syarikat membeli mesin-mesin yang lebih baru. Jadi kita memberikan pengecualian cukai ke atas pendapatan yang diterima daripada penggunaan mesin itu untuk sektor pengilangan contohnya. Jadi peranan cukai ini sebenarnya sangat penting dan dapat membentuk pemulihan ekonomi. Itu maksud saya. Dan juga yang penting adalah sebelum kita nak, kadang-kadang kerajaan akan mengatakan bagi potongan, bagi insentif, habislah pendapatan negara kan sebab diberi insentif, diberi potongan cukai lagi. Tetapi kita perlu fikir dengan potongan itu, dengan insentif tu, menggalakkan sektor perniagaan itu untuk berkembang. Bila sektor perniagaan itu berkembang, syarikat membuat keuntungan itu akan disalurkan kepada negara semula dan keuntungan itu akan dapat akan dikenakan cukai kembali. Jadi itulah yang kita harapkan, bukan hanya cukai tetapi cukai yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Okey, cukai yang menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Saya suka statement yang dibuat oleh Puan Farah. Tapi mungkin juga Prof, bila kita cakap tentang cukai ini, selalunya lah setiap kali bajet akan dibentangkan, golongan yang selalunya dikatakan akan diberi perhatian serius adalah golongan B40 dan golongan inilah selalunya yang diberi perhatian. B40, M40, betul. Jadi apakah Prof melihat bahawa dalam bajet yang akan dibentangkan nanti juga mungkin golongan ini juga M40 dan juga B40 ini akan diberi prioriti ataupun keutamaan oleh kerajaan dalam pelaksanaan bajet kali ini? Saya rasa itu sesuatu yang sudah pasti. Malahan kalau kita tengok rentetan daripada apa yang berlaku telah menyebabkan kumpulan-kumpulan yang kita M40 itu sudah jatuh kepada kumpulan B40. Malahan mengikut data menunjukkan bahawa sebanyak 580,000 isi rumah daripada M40 sudah jatuh kepada B40. Malahan kita daripada itu sebelum ini kita dengar tentang B40 sebanyak 4 kumpulan. Sekarang ni pun juga kerajaan telah memperkenalkan yang dinamakan sebagai B50. Maknanya B40 4 grup tu tambah satu lagi M40 untuk yang jadi jatuh B50. So ini telah menunjukkan bahawa ini merupakan antara kumpulan-kumpulan yang sangat terkesan. Jadi sudah pasti bajet pada kali ini harus terus diberi tumpuan kepada kumpulan-kumpulan ini sebab mereka ni antara merupakan kumpulan-kumpulan yang kita kata rentan, vulnerable. Maknanya kalau M40 tu B40 tu kalau kita tak bantu, dia ada kebarangkalian dia akan jadi kepada absolute poverty, kita kata miskin tegar. Dan juga M40 tu dia kalau kita tak bantu pula dia akan terus kita jadi B40. Jadi bantuan-bantuan harus diberikan, insentif-insentif untuk memastikan kumpulan-kumpulan ini dapat terus meneruskan survival mereka, dapat terus menyumbang kepada perkembangan dan juga pembangunan ekonomi negara. Sebelum saya pergi kepada Farah, saya juga nak dapat pandangan lanjut daripada Prof juga dalam satu lagi isu yang mungkin ada kaitan dengan apa yang kita sentuh sebentar tadi. Ada yang mengatakan bahawa mungkin kerajaan juga sebenarnya perlu melihat bajet 2020 ini, terutamanya melihat kepada pencapaian ekonomi, melihat kepada apa yang dirancangkan, biarlah ianya berlandaskan realiti sebenarnya, bukan sekadar satu unjuran saja. Pandangan Prof. Orang katakan realiti versus retorik lah, lebih kurang macam tu saya rasa ibaratnya. Okay? Ya. Saya yakin bahawa apabila pembentangan bajet belanjawan berlaku, sudah pasti kerajaan akan merujuk kepada data. Sebagai contohnya,
Jabatan Statistik pun kita dapat provide data yang berkaitan dengan ekonomi, penduduk. Sudah pasti kerajaan mempunyai data yang lengkap berkaitan dengan apa dari segi keperluan dan juga permasalahan. Jadi saya menjangkakan apa yang kerajaan akan bentangkan pada bajet kali ini adalah bukan sekadar pada unjuran, tapi dia lebih kepada fact and figures yang sedia ada. Dan semua perkara yang saya rasa perlu diberi perhatian adalah dari segi mekanisme. Itu yang sentiasa menjadi persoalan perbuanan adalah dari segi mekanisme penyaluran bantuan. Itu yang ada soal ketirisan, saya rasa, dan antara perkara-perkara lain adalah berkaitan dengan sistem dari segi pemantauan, dan juga benda yang harus diberi perhatian juga adalah berkaitan dari segi penilaian keberkesanan tadi tu. Sebab kita nak kata perancangan ekonomi, bajet mesti berdasarkan realiti. Jadi kita mesti kena ukur dari segi dia punya keberkesanan tu. Malahan kalau kita tengok untuk memastikan perkara-perkara ini berlaku, di bawah Kementerian Kewangan telah ditubuh satu ini panggil unit laksana untuk melihat dari segi pencapaian perkara-perkara ini. Jadi saya rasa kita insya-Allah berada dalam satu keadaan yang baik, dan apa yang dibentangkan itu sudah pasti kita akan dapat laksanakan ikut apa yang telah dirancangkan. Okey, itu harapan yang dilontarkan oleh Prof. Tapi hakikat yang hakiki Puan Farah, kita harus terima bahawa disebabkan oleh pandemik COVID-19, disebabkan oleh situasi ekonomi yang begitu menekan, kerajaan terpaksa membelanjakan jumlah peruntukan cukup besar sebenarnya dalam usaha untuk membantu rakyat dari pelbagai peringkat, dari pelbagai aspek sebenarnya. Dan ini merupakan sesuatu yang mungkin merupakan satu cabaran yang besar kepada kerajaan. Dan kita tahu dalam pembentangan rancangan Malaysia ke-12 baru-baru ini pun satu bajet yang cukup besar sebenarnya telah pun diperuntukkan untuk jangka masa 5 tahun pembangunan negara. Dan saya kira mungkin juga untuk bajet kali ini 2022 ini juga mungkin akan menyediakan satu jumlah yang jauh lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. Tetapi dalam perkara ini, dalam kaitannya dengan perkara ini, apakah perlu sebenarnya di ketika ini cukai-cukai baru diperkenalkan oleh kerajaan dalam usaha untuk mendapat kedudukan kewangan yang lebih selesa? Itu dia soalan cepu emas dari Tuan Haji Syarkawi. Adakah perlunya cukai baru diperkenalkan? Kan kata cukai itu saja telah akan membuatkan orang merasa gusar, berasa hati kan dengan kita baru melalui fasa pemulihan negara. Adakah cukai ini akan menyebabkan lagi orang rasa takut kan? Jadi pada pendapat saya, pertama kita tengok hasil pendapatan negara tu dan apakah sasaran hasil kutipan hasil cukai kan. Sasaran untuk tahun 2021 adalah 162 bilion kan? Dan ini termasuk cukai langsung. Dalam daripada 162 bilion tu, cukai langsung adalah 120 bilion, dan cukai tidak langsung seperti SST, sekarang kita tidak ada GST, tetapi SST adalah sasarannya adalah 42 bilion. Jadi sehingga Julai tahun ini kutipan cukai langsung adalah hanya 67 bilion daripada 120 bilion itu. Maknanya hanya sedikit daripada 50%, 56% daripada sasaran cukai langsung. Cukai tidak langsung pula, kutipannya sekarang data yang saya ada ni hanya setakat Julai 24 bilion ataupun hanya 59% daripada sasaran. Jadi kedua-dua ni hanya dalam sekitar tak sampai 60% pun daripada sasaran untuk 2021. Jadi ini adalah memang orang kata expected, memang dijangka kerana akibat pandemik COVID-19 dan juga pelaksanaan PKP, MCO semua ni menjejaskan aktiviti perniagaan, menjejaskan pendapatan peniaga, dan tarikh untuk mengemukakan cukai pendapatan pun dilanjutkan untuk membantu peniaga, untuk membantu individu. Jadi pastilah hasil cukai itu akan terjejas kan. Jadi soalan Encik Syarkawi tadi, adakah kerana ini kita patut kenalkan cukai baru? Pendapat saya lah, cukai baru nak diperkenalkan kalau memberi kesan negatif kepada pelaburan dan tidak memberi kesan yang positif kepada persoalan negara, tidak patutlah diperkenalkan kan, jika maksudnya tidak sesuai kan. Mungkin diberikan masa untuk pemulihan dahulu, baru cukai baru tu boleh diperkenalkan. Dan cukai baru yang diperkenalkan tu yang penting harus mudah difahami, mudah ditadbir, dan juga memberikan masa penyediaan yang cukup untuk perniagaan.
Kita tak boleh katakan hari Jumaat ni kita announce kita cadangkan cukai terus. Bajet 29 Oktober ni terus dikenakan start terus 1 November. Sebab ini akan menyebabkan kegusaran kepada perniagaan yang baru masuk fasa pemulihan. Dan juga cukai juga boleh digunakan sebagai cara untuk membimbing dan mempengaruhi tingkah laku yang saya sebut tadi. Dan memastikan bahawa sebarang cukai yang diperkenalkan menyokong pertumbuhan ekonomi negara dan juga perlu untuk aktiviti perniagaan dan tidak dan kerajaan juga tidak memberi, contohlah cukai yang dikenakan tu cukai karbon contoh kan, sebab kita tidak mahu pencemaran alam sekitar yang menyebabkan pencemaran air contoh, jadi menyebabkan kos untuk penyelenggaraan pembersihan kan untuk kerajaan. Jadi kerana itu untuk tidak menggalakkan orang buat pencemaran ni diperkenalkan cukai hijau ataupun cukai karbon contoh. Itu adalah salah satu bentuk cukai yang boleh diperkenalkan untuk tidak menggalakkan aktiviti-aktiviti yang tidak mendatangkan hasil kepada negara. Tetapi cukai yang saya sebut tadi, cukai itu yang diperkenalkan haruslah cukai yang membantu perkembangan ekonomi dan memastikan dapat mencapai hasil cukai dan menarik pelabuhan ke dalam negara dan tidak menyebabkan kadang-kadang kalau dikenakan cukai baru, perniagaan akan beralih kepada sektor tidak formal ataupun orang kata shadow ekonomi ni kan, ataupun terus tutup kedai. Kita tidak mahu cukai menyebabkan syarikat tutup kedai langsung kan. Dan secara keseluruhannya, secara ringkasnya saya sebut panjang lebar tadi Tuan Haji. Tak apa. Harus memberikan kepastian dan keselesaan kepada pelabur dan juga ada roadmap cukai. Contoh, cadangan roadmap cukai. Dan jangan terus mengejutkan sektor ekonomi. Dan cukai ni ada garis masa dan mendapatkan input ataupun mendapatkan pendapat daripada sektor perniagaan dan juga rasional untuk mempergunakan cukai-cukai yang berkaitan. Bermaksud cukai itu tidak menguncukkan ekonomi, tapi cukai itu menggalakkan aktiviti-aktiviti yang menggalakkan perkembangan ekonomi negara. Okey, sebelum saya dapatkan pandangan Prof, ini satu lagi isu yang penting sebenarnya yang saya nak kongsi bersama dengan Puan Farah dan mungkin Prof juga boleh berkongsi pandangan dan juga pendapat. Panjang lebar sebenarnya penerangan dan juga penjelasan yang Puan Farah berikan berkaitan dengan mungkin pada ketika ini tidak sesuai untuk memperkenalkan cukai baru dalam bajet yang akan datang. Tetapi apakah mungkin juga kerajaan perlu melihat secara serius untuk melihat kembali ataupun menyesuaikan dengan situasi semasa cukai-cukai yang sedia ada sekarang ini, mungkin diberi satu pendekatan yang agak berbeza yang mungkin boleh memberikan sedikit bukanlah kesenangan tetapi sekurang-kurangnya kelegaan kepada rakyat Malaysia yang membayar cukai. Farah. Bermaksud Tuan Haji Syakawi bermaksud adakah kerajaan perlu melihat semula untuk terhadap cukai yang sedia ada ini yang mungkin boleh diberi perhatian dalam usaha untuk membantu rakyat dan juga industri dan juga ekonomi secara keseluruhannya. Puan. Mungkin kerajaan boleh membuat kajian ataupun orang kata reformasi cukai kan, dan perundingan dengan pihak awam ataupun pihak sektor-sektor perniagaan sebelum menggunakan cukai baru dan masa pengenalan untuk cukai itu perlu dinilai dan diteliti kerana cukai baru boleh menyebabkan seperti saya sebut tadi kebimbangan kepada pembayar cukai dan pelabur mengenai kestabilan rejim cukai. Contohnya tahun 2015 kita perkenalkan cukai GST kan? Dan perkhidmatan. Tetapi 2018 kita tak ada GST. Kita perkenalkan pula SST kan. Jadi bila kita perkenalkan cukai baru, kita tidak mahu tanggapan oleh pelabur luar adalah dasar cukai kita tidak stabil. Sekejap ada, sekejap kan. Kita perlu ada orang kata perancangan ataupun penelitian dari segi itu dan apa yang saya selalu fikirkan, selalu sebutkan adalah kalau kita nak
perkenalkan cukai itu biarlah ada hasilnya. Kan kadang-kadang kita perkenalkan cukai tetapi sebenarnya hasilnya tidaklah terlalu banyak. Contohlah kalau kita kenakan cukai ke atas saya tidak ada data ni, tetapi kalau kita guna cukai ke atas kekayaan, orang kata wealth tax kan, berapakah sebenarnya yang kita boleh kutip daripada cukai ni kan, berbanding dengan kesan dan akibatnya. Akibatnya ada orang yang mempunyai pendapatan ni mungkin akan melarikan cukai itu ataupun mungkin akan melaburkan duitnya di luar negara. Kerana cukai di Singapura contohnya hanya 17%, cukai di Malaysia 24%. Jadi kalau kita gunakan cukai baru, adakah ini akan menyebabkan pengaliran wang ke luar negara pula? Kan? Jadi perlu pertimbangkan tu. Kita nak kutip lebih cukai tapi kita tidak mahu pengaliran wang ke luar negara melebihi daripada harapan cukai yang dapat dikutip daripada baru itu. Baik, mungkin Prof, anda ada pandangan yang tersendiri untuk menambah apa yang disebut oleh Puan Farah tadi, silakan. Saya bila cakap soal cukai ni, antara perkara-perkara yang saya buat pembacaan, antara perkara-perkara adalah saya tengok rata-rata rakyat ya, nanti mungkin Puan Farah ni sebab dia pakar mungkin dia boleh bagi bantu komen saya seperti melihat ya Tuan Haji Puan Farah bahawa ada cakap-cakap bahawa sudah tiba masanya instead of SAST, kita kembali pula kepada GST kerana alasannya lebih telus dan lebih menampakkan dari segi hasil seperti yang Puan Farah nyatakan itu tadi. Jadi tapi saya juga bersetuju dengan pandangan Puan Farah tadi bahawa kalau saya sebagai investor pelabur, kalau saya pun tengok ya, dulu kita perkenalkan sistem satu, lepas tu tak lama selepas tu kita pula sistem kedua, lepas tu kita balik patahkan balik. Jadi dia menyebabkan saya sebagai pelabur pun saya tak rasa confident Malaysia ni sebagai contoh kan. Macam mana kita punya stand ni Jadi saya setuju bahawa satu kajian yang menyeluruh perlu dilakukan untuk melihat kembali apakah bentuk-bentuk penambahbaikan ataupun dalam bahasa yang paling mudah kita kata reformasi yang terbaik yang kita boleh lakukan untuk memastikan sistem pencukaian kita ni berada dalam keadaan yang baik. Antara reformasi yang mungkin terfikir ketika ini oleh Prof sendirilah bila kita bercakap tentang percukaian itu sendiri ataupun kita bercakap dari aspek ekonomi secara keseluruhannya. Di mana dalam bajet ini barangkali kerajaan boleh memberikan bantuan-bantuan yang sangat-sangat diperlukan oleh rakyat ketika ini sebenarnya yang boleh melegakan sedikit kehidupan rakyat ketika ini, Prof. Saya lihat sudah pasti ya, kalau dalam konteks kita sebagai pengguna, sebagai rakyat, sudah pasti satu perkara perbelanjaan yang lebih dekat pada mereka. Sebagai contoh, kalau sebelum ni saya ingat 2021 ada diperkenalkan dari segi domestik punya tourism. Itu sesuatu yang saya rasa sangat-sangat bermakna. Malahan saya juga antara orang-orang yang mendapat manfaat pada situ. Secara tak langsung kita pergi melancong dan kita pula dapat balik rebate dan seterusnya juga saya melihat juga dari segi sebagai contoh untuk keperluan pendidikan, terutama sekali dalam keadaan sekarang ni kita banyak kita kata sistem pembelajaran secara PDPR, pembelajaran di rumah. Jadi macam Puan Farah cakap tu dari segi tablet, dari segi gadget, itu antara perkara-perkara yang boleh terus kita berikan kelebihan ataupun manfaat itu kepada pengguna dan juga rakyat Malaysia. Okey, Prof dan juga Puan Farah, kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti banyak lagi persoalan-persoalan yang insyaAllah sempat kita kongsikan bersama dengan anda. Tetapi sebelum itu, kepada anda yang sedang mengikuti siaran kami di ruang bicara ini, jangan lupa kembali semula sebentar saja lagi kerana banyak lagi perkara-perkara menarik yang akan saya kongsikan bersama-sama dengan kedua-dua tetamu saya yang berada di studio ataupun secara streamnya di ruang bicara hari ini. Kita jumpa lagi. Baiklah, terima kasih kepada keluarga Malaysia yang masih lagi bersama kami di ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang isu yang cukup penting sebenarnya iaitu pulihkan mikro dan makro ekonomi negara. Bagaimana dan kita masih lagi tentunya bersama dengan dua tetamu hebat iaitu Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, Dekan di Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia dan
kita juga tentunya masih lagi bersama dengan Puan Farah Rosli yang merupakan Presiden Institut Percukaian Bertauliah Malaysia dan juga merupakan Ketua Pasaran Cukai Malaysia di Ernst & Young. Baik, kita kembali semula mendapatkan pandangan Puan Farah. Banyak bantuan, banyak insentif yang telah pun diberikan oleh kerajaan ketika kita menghadapi pandemik COVID-19, menghadapi situasi ekonomi yang begitu mencabar sebenarnya. Dan kita masih ingat lagi ada bantuan cukai pendapatan kepada peminjam, moratorium dan juga insentif cukai untuk institusi keuangan yang menyediakan pembiayaan kepada usahawan-usahawan mikro misalnya. Jadi apakah Puan Farah melihat bahawa segala insentif ini mungkin perlu diteruskan juga dalam bajet yang dibentangkan nanti? Ya, terima kasih Tuan Haji Syakawi. Insentif ataupun bantuan-bantuan ni pada saya boleh diteruskan, terutamanya pada masa negara kita beralih ke fasa pemulihan. Kan, jadi orang kata ekonomi tu masih lembut, masih fragile lagi. Jadi mungkin bantuan yang lebih boleh diberikan untuk memperkukuhkan keadaan supaya dia cepat kembali seperti sedia kala sebelum pandemik COVID-19 ni kan. Dan lagi satu yang saya nak sebut adalah contohnya lah bantuan tu seperti bantuan pinjaman perumahan. Contohnya kita nak menggalakkan pembelian rumah dan bila rakyat membeli rumah, ia juga membantu sektor hartanah kan. Dan sektor hartanah memang terjejas teruk kerana bukan sahaja sektor hartanah, sektor-sektor lain juga terjejas teruk. Jadi mungkin boleh diberikan potongan cukai ke atas faedah pembelian rumah, di mana 10 tahun dulu ada diberikan potongan faedah ke atas perjanjian jual beli untuk pembelian yang dilaksanakan pada sesuatu waktu. Kita tak boleh buat terus-menerus lah. Mestilah ada setahun dalam masa setahun ini contohnya, supaya menggalakkan orang ramai terus beli rumah dan tidak ada orang kata surplus rumah yang tidak terjual di pasaran kan. Dan juga tahun ini Prof Azli pun kalau nak beli rumah boleh beli rumah, boleh jual rumah juga kerana ada pengecualian duty stamp ke atas instrumen milik kan, bagi pembelian hartanah kediaman ya, untuk kediaman bukan untuk komersial ya. Kalau Prof Azli ke Tuan Haji Syakawi nampak rumah tu nak beli, boleh beli sekarang sebab ada pengecualian duty stamp untuk pinjaman banyak juga ni. Sebab kadang-kadang kan dalam loan, dalam pinjaman tu dimasukkan kos duty stamp ni, dia kata tapi kena bayar pinjaman lah kan, tapi kalau dikecualikan sekarang adalah bagus kan, dan akan menggalakkan orang untuk membeli harta kediaman. Tetapi ada syaratnya yang perlu dipatuhi, tapi secara asasnya memang adalah duty stamp tu, pengecualian duty stamp ke atas pembelian rumah kediaman kan? Dan lagi satu boleh juga mengkaji peruntukan ke atas potongan peribadi berkenaan dengan macam saya sebut tadi faedah kan, dan juga mungkin boleh diberikan pelepasan-pelepasan untuk contohnya lah kalau untuk pembelajaran anak-anak, untuk pembelian gadget macam Prof Azli sebut tadi boleh diteruskan lagi, dan juga kalau untuk kos pendidikan yang disediakan di ibu bapa untuk anak-anak, kadang-kadang ada yang tak dapat pinjaman kan, ibu bapa terpaksa membayar sendiri kos pendidikan untuk anak-anak, dan mungkin boleh diberikan potongan. Sekarang ni tak silap saya ada potongan untuk universiti, tak ingat saya 12,000 adalah potongan untuk anak-anak yang atas 18 tahun dan di institusi pergajian tinggi dapat potongan cukai untuk itu. Mungkin potongan-potongan ini dapat memberikan sedikit kelegaan kepada ibu bapa yang terpaksa membayar pelajaran untuk anak-anak, terutamanya pada masa mungkin pendapatan terjejas dan pada masa pemulihan negara ni, Tuan Haji. Tadi saya sentuh juga Puan Farah tentang insentif cukai untuk institusi keuangan yang menyediakan pembiayaan kepada usahawan-usahawan mikro. Jadi apakah Farah merasakan bahawa ini juga sebenarnya mungkin akan dikekalkan ataupun diadakan juga dalam bajet nanti? Ya, itu adalah soalan yang bagus Tuan Haji Syakawi, kerana pada masa ini kerajaan ada memberikan pengecualian kos-kos cukai transaksi
seperti duty stamp, sekali lagi lah duty stamp, perjanjian pinjaman ataupun pembiayaan bagi kemudahan pembiayaan pelancongan penjana. Contohnya yang diluluskan oleh Dana Bank Negara Malaysia, tetapi sehingga akhir tahun ini saja, bermula selepas 1 September 2020 sehingga 31 Disember 2021 kan. Dan juga instrumen orang kata perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan pengstrukturan semula, orang kata M&A lah, mergers and acquisition, ataupun penjadulan semula pinjaman. Kalau kita nak restructure balik kita punya pinjaman kan, penjadulan semula, kata kita panjangkan ke ataupun nak lihat semula pinjaman ni banyak berapa juta contohnya, dan syarikat terpaksa buat penjadulan semula pinjaman ataupun pembiayaan antara peminjam atau pelanggan dan institusi kewangan yang dilaksanakan pada 1 Julai 2021 sehingga hujung tahun ni. Mungkin ini sampai hujung tahun tinggal 2 bulan saja kan Tuan Haji. Mungkin boleh dilanjutkan sebab fasa pemulihan kita baru saja bermula kan, baru jadi 21 Disember ni memang tak cukup masa lah untuk pihak peniaga untuk membuatkan penjadulan semula, perbincangan dan seterusnya. Dan juga terdapat juga instrumen perjanjian pinjaman atau pembiayaan bagi kemudahan bantuan dan pemulihan bersasar di bawah Dana Bank Negara Malaysia juga untuk SME, perniagaan mikro, kecil dan sederhana, antara bank negara dengan institusi kewangan yang ini juga hanya akan habis, tarikh habisnya adalah 31 Disember 2021. Jadi ini juga memang orang kata kita pun ada baca, kita semua tahu, kita ambil maklum bahawa industri kecil sederhana memang adalah sangat terjejas kan, kerana mereka tidak dapat masa musim PKP itu mereka tidak dapat berniaga seperti biasa. Jadi ini bolehlah membantu memberi kelegaan kalau ada pelepasan cukai seperti ini. Okey, baik. Prof, kalau kita lihat kembali apa yang dilakukan oleh kerajaan, terutamanya dalam membantu golongan-golongan yang begitu teruk ada jejas ini. Bantuan kewangan diberikan sebagai misalnya, dan secara tunai pula diberikan kepada mereka yang dikira sepatutnya menerima bantuan itu dan sebagainya. Jadi apakah Prof melihat bahawa dalam bajet kali ini juga, yang akan datang ini juga, perkara-perkara ini juga perlu diteruskan dalam usaha untuk membantu rakyat, terutamanya golongan-golongan B40, M40 dan sebagainya? Saya tak dapat dengar suara Prof. Mungkin mute masalah Prof. dengan Nampak mic Okey. Alright, tertekan, minta maaf. Okey, khusyuk sangat dengar tentang percukaian Tuan Farah tu sampai terus termute. Okey, dalam bila kita bercakap terutamanya golongan-golongan B40, M40 ataupun kita kata golongan yang terkesan ni, sudah pasti antara perkara yang dilihat adalah dari segi kecairan liquidity. So bermaknanya kalau kita tengok dalam konteks ni sudah pasti bantuan-bantuan dalam bentuk tunai, sesuatu yang memang sangat-sangat diharapkan. Tetapi walau bagaimanapun saya sedikit ada kerisauan dan juga kebimbangan, sebab kalau berdasarkan pemerhatian kita tengok ya, maklumlah bila kita bagi cash ni Tuan Haji, kadang-kadang ada tendensinya tu untuk gunakan kepada matlamat kerajaan memberikan, kita katakan cash tunai tadi adalah untuk memastikan bahawa rakyat menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan asas. Maknanya fulfill your basic necessities. Jadi kalau dah dapat bantuan sana, bantuan sini, jadi pendapatan pun makin bertambah. Jadi dia akan ada tendensi pula tu untuk gunakan perbelanjaan-perbelanjaan yang bukan jadi keperluan, lebih kepada kehendak. Itu yang menjadi kebimbangan tu tadi tu. Jadi saya nampak kalau kita ada kombinasi hybrid, kan kita pun ada hybrid je. Jadi kalau kita buat bantuan hybrid ni, maksudnya kalau boleh tu cash tu kita teruskan juga, tapi dalam masa yang sama tu dalam bentuk in-kind tu kita harus juga diberikan. Okey. Utamanya sebagai contoh, saya ingat kalau di US tu diperkenalkan dipanggil electronic benefit card ataupun dia kata EBT card, bermaknanya kalau lah matlamat tadi tu kita untuk memastikan
bantuan tu digunakan untuk keperluan asas tu. Jadi kita bolehlah bagi dalam bentuk-bentuk macam kad tu tadi tu. Jadi kenalah cari selektif grocery sebagai contoh, ataupun kita boleh berusaha dengan local groceries dalam sistem bentuk voucher instead of bagi cash tu tadi tu. Jadi kita takut bila cash ni tadi, biarlah maklumlah bila dapat cash banyak tu nanti sepatutnya beli ni dah gunakan beli untuk gadget lah, benda-benda yang mungkin tak perlu ataupun aksesori benda-benda yang lain tu. Jadi matlamat tu tak capai. Jadi hybrid tu saya rasa satu langkah yang sangat bagus kalau kita dapat amalkan, dan malahan pun saya pun dah banyak kali juga memberi cadangan supaya kita melihat perkara-perkara ini tadi untuk memastikan bahawa bantuan tu dapat disampaikan, dapat digunakan sebaik yang mungkin. Okey, Puan Farah, ini satu lagi isu yang saya kira menarik jugalah dibangkitkan oleh pelbagai pihak. Ada juga pihak yang mencadangkan mungkin mereka mencadangkan supaya subsidi bagi minyak itu ditarik balik, tetapi digantikan dengan apa yang disebut sebagai cukai kenderaan yang rendah. Jadi boleh tak benda ni berlaku ataupun dicangkakan akan berlaku mungkin dalam bajet yang akan datang ini mungkin agak sukar, tapi di masa-masa yang akan datang, apakah itu satu option atau pilihan yang boleh kita fikirkan? Tuan Haji Syakawi, malam-malam ni pukul 9.43 ni soalan-soalan mencabar kan, jadi otak cukai saya pun kena waktu macam ni dia nak shut off dah, tapi saya kena terus lagi berapi-rapi otak cukai kan. Jadi Prof Azli pun malam-malam ni jangan mimpi cukai ya Prof Azli. Itulah tu. Jadi bila Tuan Haji Syakawi sebut tentang penarikan semula subsidi minyak, I think pada pendapat saya lah kan, ialah perkara yang agak sensitif. Kerana subsidi minyak ni kan, kita lihat pada ekonomi kita sekali lagi kita dalam fasa pemulihan, dan minyak merupakan kos sara hidup kan, yang diikuti orang awam dan juga perniagaan. Jadi kalau subsidi minyak ditarik balik, kos minyak kan, kos pengangkutan mungkin akan bertambah. Okay? Jadi bila kos bertambah, boleh mengakibatkan harga barang naik kan, kos pengangkutan naik sebab tak ada subsidi lagi. Jadi peniaga dia tak boleh nak tanggung, takkan dia nak buat mengalami kerugian kan. Jadi harga terpaksa dinaikkan. Bila harga terpaksa dinaikkan, harga ni akan terkena kepada Tuan Haji, kepada Prof Azli, kepada saya dan kepada golongan-golongan B40 contohnya, yang memang sekarang ni baru nak menjejakkan kaki, nak pulihkan perniagaan mereka kan. Jadi akan terjejas kan, dan akan memberikan kesan yang besar ke atas kos sara hidup pada pendapat saya. Jadi isu sentimen awam pada saya harus dipertimbangkan dan diambil kira kan. Dan sekali lagi saya tidak ada fakta ni ataupun data ni, tapi saya memang tertarik nak buat sedikit research lah tentang ini. Banyak pendapatan kerajaan jika subsidi minyak ditarik balik, berbanding dengan kesannya ke atas kos sara hidup, kesannya ke atas ekonomi, kesannya ke atas perniagaan kan. Yang seperti yang saya nyatakan tadi lah kan, harga barang kan naik. Minyak tu adalah salah satu daripada kos yang tertinggi, dan pengangkutan kan, kita banyak bergantung kepada kenderaan kan. Dan yang soalan dan poin saya nak sebutkan tadi adalah ini adalah masalah perbelanjaan hasil ataupun subsidi minyak ni, dan juga perbelanjaan modal untuk menurunkan cukai kenderaan untuk orang awam. Dan seperti saya sebutkan tadi, kerajaan perlu mengkaji semula sebelum pertimbangkan penarikan balik subsidi minyak ni. Dan saya sebut tadi, Tuan Haji sebut tadi berkenaan dengan potongan cukai untuk pengecualian cukai untuk kenderaan, ialah pengecualian SST lah ataupun cukai jualan. Dan kita tahu sekitar pertengahan 2021, tak silap saya sekitar Mei lah, kita masuk ke fasa PKP adalah pada 1 Jun. Saya ingat sangat 1 Jun tu lanjutan masa bagi pengecualian cukai jualan ke atas kenderaan penumpang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kan. Dan ini telah dilakukan selama 6 bulan sehingga hujung tahun lagi. Semuanya sampai hujung tahun, semua dah expire hujung tahun ni kan. Dan ini adalah untuk semua kenderaan penumpang, termasuk MPV, SUV dan semua itulah. Tetapi tidak termasuk kenderaan berat yang tergolong dalam kategori kenderaan komersial
kan. Jadi tak termasuk kenderaan komersial, tak masuk ni kenderaan penumpang saja, kan. Dan ini adalah termasuk dalam program kata saya program penjana untuk menggalakkan ekonomi tempatan. Dan pengecualian cukai ni ada syarat juga, adalah bagi cukai jualan ni adalah 100% pengecualian cukai dia bagi pemasangan tempatan. Tapi kalau kenderaan import 50% saja potongannya. Jadi saya pun periksa sekejap harga kereta kan, sebab ada cukai pengecualian cukai jualan ni. Kereta Myvi lah, saya ambil Myvi ni favourite kan, orang Malaysia suka kereta Myvi. Saya tengoklah kereta Myvi kosnya berkurang sebanyak RM1,500, lebih kurang lah RM1,500 lah ikutkan saya tengok sebelum harga sebelum pengecualian cukai jualan dan selepas pengecualian cukai dalam sekitar RM1,500. Jadi kalau cukai jualan ni memberikan penjimatan RM1,500, kalau ditarik subsidi minyak ni, adakah RM1,500 ataupun adakah lebih lagi? Kan? Adakah berbaloi kan untuk keseimbangan lah di antara subsidi minyak dan juga pengecualian cukai jualan bagi kenderaan penumpang. Okey, adakah berbaloi? Menarik Puan Farah. Tapi sebelum tu, saya ringkasnya juga saya dah dapat jawapan daripada pandangan daripada Puan Farah lah. Ini rakan-rakan saya yang telefon saya suruh tanya Puan Farah. Cukai rokok setiap kali ialah rokok dan minuman keras, utamanya rokok tu lah selalunya dalam bajet dia orang tunggu nak dinaikkan ke ataupun tidak. Dan ada juga pandangan yang mengatakan bahawa tak perlu dinaikkan lah dalam bajet kali ini, kerana kalau naikkan maka rokok-rokok selundup itu akan terus mendapat sambutan dan akhirnya kerajaan semakin kehilangan pendapatan daripada cukai rokok ni. Tapi Puan Farah kata rasa macam mana? Rokok kan. Jadi kalau saya tak isap rokok, jadi isap rokok jangan marah dengan saya, tolong jangan marah. Ini adalah pendapat peribadi saya. Cuma saya memang tak tahan bau rokok, tapi pendapat peribadi saya. Kita ada moratorium cukai excise kan, dan ada soalan-soalan kata contoh adakah ini akan penyelundupan rokok ni akan terus meningkat dan menyebabkan suatu kewangan negara terjejas. Jadi pada pendapat saya dan kan sebarang jenis penguatkuasaan untuk memendung aktiviti haram seperti penyelundupan rokok ni memang dielakkanlah kerana ia menjejas hasil kerajaan dan yang sah yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Kan jadi pada pendapat saya mungkin moratorium cukai excise ni boleh dikekalkan dalam Belanjawan 2022 ni. Sebelum ni pun kerajaan sudah ada mengambil beberapa kan untuk menghentikan dagangan rokok selundup. Dan ada disebut di Belanjawan 2021 kan. Dan antara langkah yang diambil dan langkah-langkah ini adalah saya rasa langkah-langkah yang agak betul juga kerana seperti hadkan transshipment rokok di pelabuhan khusus. Maknanya rokok yang masuk boleh masuk di pelabuhan khusus saja untuk mengelakkan kurangkan penyelundupan kan, dan mengenakan cukai ke atas rokok import yang tidak dibenarkan untuk ekspor semula kan. Jadi cukai dia maknanya dia tak boleh import untuk ekspor semula kan, dan tidak membenarkan pengeksportan semula rokok menggunakan bot kecil untuk mengelakkan penyelundupan. So itu adalah langkah-langkah yang dapat membendung lah atau menghentikan atau mengurangkan dagangan rokok selundup. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Farah atas pandangan itu. Itu soalan yang terpaksa dijawab kerana mereka yang memanggil saya untuk bertanya soalan itu. Baik, ini soalan cukup mas saya nak lontarkanlah kepada Prof kerana saya tahu Prof lama juga menunggu sebenarnya. Okey, Prof, pandangan persepsi yang bermain di luar sana. Kita tahu bahawa selain daripada negara menghadapi pandemik COVID-19, selain daripada menghadapi tekanan ekonomi yang cukup serius ataupun cukup tercabar ketika ini. Jangan lupa penghujung tak lama lagi kita akan mengadakan PRU yang ke-15, Pilihan Raya Umum yang ke-15, dan ada juga mengatakan bahawa mungkinlah bajet ini akan digunakan oleh kerajaan yang sedia ada sekarang ini dalam usaha untuk memikat dan memancing pengundi khususnya rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Sejauh mana betul ataupun tidaknya pandangan dan persepsi seperti ini, Prof? Saya rasa ni adalah persepsi lah ya, tetapi kita harus melihat ya, sebab kita pun tak lama lagi kita pembentangan bajet dan sudah pasti
kadang-kadang orang kata satu bajet yang berbentuk gula-gula ataupun cuba menarik perhatian rakyat. Tapi kita harus ingat bahawa kalaupun tidak ada pilihan raya sekalipun, saya jangkakan bahawa kerajaan akan terus membantu rakyat untuk memastikan bahawa rakyat terus dapat meneruskan kelangsungan hidup mereka, mewujudkan peluang-peluang kerajaan. Jadi saya merasakan bahawa tidak semestinya dia ada sangkut paut dengan pilihan raya tu, sebab ini merupakan satu tanggungjawab kerajaan. Dan kalau kita perhatikan sebelum ni pun memang macam-macam. Malahan kalau kita tengok masa tahun 2021 pun tak ada pun Malaysia pun kan, tapi tetap merupakan bajet yang tertinggi, ibu segala bajet. Jadi ini sekarang ni untuk kita memastikan apa yang telah dirancang pada bajet 2021, tambahan pula kita telah masuk sekarang dalam rancangan Malaysia ke-12 2021 yang dulu, pelbagai program telah dirancang. Jadi untuk memastikan bahawa kita kena beri suntikan dana yang sesuai untuk memastikan kelangsungan program-program tersebut. Okey. Baik, kita di penghujung sebenarnya, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi Puan Farah, pesanan terakhir, harapan terakhir anda. Tetapi soalan saya, jawapan ringkas saya perlukan daripada Farah. Barangkali cukai yang perlu ada dihapus atau diturunkan atau dinaikkan dalam bajet kali ini. Seringkas-ringkasnya. Suara Puan Farah pula hilang. Sudah kena sebulan cukai. Tuan Haji. Soalan bonus pula untuk saya, untuk adakah cukai perlu ada dihapus atau diturunkan atau dinaikkan bagi bajet 2022 ni. Memang terdapat peningkatan besar dalam pembelanjaan kerajaan kan pada tahun 2020 dan 2021 untuk membantu perniagaan rakyat kerana kesan dan akibat COVID-19 kan, terutamanya terhadap ekonomi negara. Jadi bukan sahaja kita bercakap tentang cukai baru, tapi perlu dipertimbangkan adalah jentera kutipan cukai yang lebih cekap dan mungkin asas hasil yang berbagai lah. Contohnya saya boleh sebutkan adalah kadar cukai korporat di Malaysia adalah 24%. Kadar ini adalah tidak rendah sebenarnya dibandingkan dengan negara Asia yang lain. Contohnya Filipina 25%, itu saja yang tinggi. Thailand, Indonesia, Singapura semua rendah daripada Malaysia. Dan jadi untuk menaikkan cukai mungkin akan menyebabkan kita tidak kompetitif. Jadi cara-cara lain adalah bukan sahaja dengan menaikkan cukai, tapi juga pembelanjaan berhemah dan juga mungkin seperti saya sebut tadi, jentera kutipan cukai yang lebih cekap lah untuk mungkin ada tirisan cukai yang boleh dikutip. Daripada situ juga cukai langsung dan tidak langsung boleh ditambah untuk pembangunan negara di masa yang mencabar ini. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Puan Farah Rusli. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Dalam masa yang agak suntuk sebenarnya kita bercakap tentang apa yang sebenarnya yang kita jangkakan dalam bajet 2022 yang akan dibentangkan hari Jumaat nanti. Tetapi selepas pembentangan bajet itu, mungkin Puan Farah dan juga Prof dapat datang lagi bersama kami untuk bercakap tentang isu ini, kerana sekurang-kurangnya kita sudah ada satu gambaran yang cukup jelas di hadapan mata kita untuk kita memberi pandangan, komen dan sebagainya. Apapun, terima kasih kepada Farah, terima kasih kepada Prof kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan tentunya terima kasih kepada semua keluarga Malaysia yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan jangan lupa, kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Patuhi SOP yang ditetapkan. Kita jaga kita jaga keluarga kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi.